Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini, bersama-sama membicarakan satu persoalan yang amat penting kepada kita. Suatu yang memerlukan kepada kita untuk merenung, untuk berfikir sejenak. Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa aku hadir dalam dunia ini? Adakah kita diletakkan oleh Allah hanya semata-mata untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk membuang air besar? Kalau inilah tujuan hidup kita dalam dunia ini, maka kita tidak lebih seperti binatang-binatang ternak, seperti kerbau, lembu, unta dan sebagainya. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau manusia hanya berfikir untuk kepentingan perutnya sahaja, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Itu tai. Itulah harga manusia. Adakah kita letakkan nilai kita seperti tai? Tujuan kita hidup dihantar ke dunia ini adalah untuk membangunkan dunia ini, untuk menjadi khalifatul fil ardi, khalifah di muka bumi ini. Khalifah dari si makna untuk mengimarahkan bumi Allah yang kosong dan tanah ini untuk menjadi satu tempat yang amat selesa, tempat yang terbaik untuk kita hidup, dihuni oleh segala alam ini. Marilah kita renung sepotong ayat yang berbunyi, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya kami telah tulis dalam kitab Zabur, selepas tertulis di Lauh Mahfuz, dunia ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Maknanya bumi ini akan dihuni dan ditinggalkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Orang-orang yang tidak soleh kalau menduduki bumi ini hancur, punah, rosak segala bumi. Tetapi kalau orang soleh, orang yang baik, orang berilmu, orang beriman, orang bertakwa, maka dia akan menjadikan bumi ini suatu tempat yang indah, yang cantik, yang baik untuk ditinggal oleh manusia, untuk beramal mencari bekalan, untuk kita meneruskan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, jangan kita leka dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Hidup di dunia hanya sementara, tiba masanya kita akan kembali jua. Tiada apa yang dibawa, hanya sebuah keranda mengisi jasad tak bernyawa. Selagi hayatmu dikandung badan, penuhilah dada dengan takwa dan iman. Lakukan kebaikan, jauhi kemungkaran, moga mendapat keredaan Tuhan. Itulah tujuan kita. Tujuan orang-orang soleh dihantar ke muka bumi ini. Maka siapakah orang soleh itu? Soleh itu dari 5 perkataan, 5 huruf. S-O-L-E, soleh. Kita boleh huraikan dengan secara yang ringkas. S itu seorang yang solat. Orang soleh mesti jaga solat. Orang soleh akan menjaga kewajipan semayang. Dia tidak akan melengah-lengahkan semayang. Dia tidak akan membiarkan kehidupannya kosong dengan menjauhkan diri daripada beribadat kepada Allah SWT. Maka sifat pertama orang soleh, solat. Oh, optimis. Optimis bermakna dia tidak pernah putus asa dalam hidup, tak pernah kecewa. Andainya dia diuji dengan berbagai ujian datang menimpa kepadanya pun, dia tetap percaya satu hari nanti akan tiba jalan keluar daripada Allah. Seperti mana firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa pada Allah, Allah akan jadikan dia jalan keluar dan Allah memberikan dia rezeki tanpa dia sedar. Inilah dia sifat optimis. Dan L, luhur. Jiwa orang soleh dan luhur, suci. Dia tidak ada dalam hatinya perasaan tamak, memperdayakan orang, nak menyakitikan orang, nak mendatangkan keburukan. Hatinya suci, bagaikan air embun pagi, air di telaga yang suci, yang sejuk, yang luhur. Ihsan. Ihsan bermakna dia merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya.
Walaupun di mana dia berada, seorang diri atau di tengah masyarakat, dia tetap merasakan Allah memerhati tindakannya. Allah senantiasa bersamanya. Allah melihat perbuatannya. Jadi dengan itu, dia tidak akan melakukan perbuatan yang salah, yang maksiat pada Allah. Kerana dia tahu Allah dan para malaikat senantiasa memerhati, melihat gelagaknya, kelakuannya, perangainya. Maka ini sifat ihsan. Ihsan yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, anggaplah Allah nampak kamu. Dan akhirnya harmoni. Harmoni ini dia seorang yang boleh hidup di mana apa bangsa, apa masyarakat. Dia baik dengan semua bangsa, dia baik dengan jiran, dia penuh kasih sayang, penuh mahabbah, kemesraan. Dia tak pernah menjadi musuh dengan mana-mana manusia. Inilah dia sifat orang soleh yang kita kenal. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.